Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, siapapun juga pemimpin politik. Jangan cakap pemimpin politik. Siapapun juga pihak yang memegang jawatan, terutamanya sebagai ketua dan pengerusi, presiden, bos besar, tidak sepatutnya menjadi contoh yang tidak baik. Jadi siapa-siapapun pemimpin politik di negara kita yang menjadi ketua, menjadi ikon di dalam parti, di dalam sebuah, kita fokus kepada parti, presiden parti, pengurusi gabungan, kalau terlibat dengan apa-apa salah laku, berisiko untuk hilang sokongan dan dipecat ataupun letak jawatan. Saya bercakap berkaitan dengan apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin. Berkaitan dengan saman fitnah, Muhyiddin diarah bayar Rm400.000 pada Lim Guan Eng sebelum 31 Desember. Saudara-saudara, adakah ini penyebab kepada kejatuhan Muhyiddin? Adakah kes ini boleh menjatuhkan reputasi Muhyiddin sebagai pengerus CPN, sebagai Presiden Bersatu? Mahkamah Tinggi mengarahkan Presiden Bersatu Muhyiddin membayar sebahagian jumlah penghakiman, yaitu 400.000 kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng, dalam kes saman fitnah pada atau sebelum 31 Desember. Saudara-saudara, kalau Muhyiddin tidak mampu bayar, tidak dapat bayar, adakah Muhyiddin berisiko untuk kena tindakan undang-undang yang lebih teruk? Dan sekiranya kes ini berpanjangan dan Muhyiddin didapati bersalah, adakah beliau berisiko untuk hilang jawatan, hilang gelaran, hilang kuasa, dan paling teruk ditangkap? Nah, saudara-saudara, Peguam Guok Ngek Siong yang mewakili Lim berkata, Hakim Rozmawar Rozain turut mengarahkan Muhyiddin membayar baki Rm1,02 juta sebelum atau pada 27 Januari tahun depan. Mahkamah memberikan penangguhan bersyarat terhadap Muhyiddin dengan kos 5.000 dan memerintahkan beliau membayar 400.000 pada 31 Desember serta baki Rm1,02 juta pada 27 Januari 2025, kata Peguam. Peguam Chetan Jetwani yang mewakili Muhyiddin turut mengesahkan perkara itu. Pada 9 Desember lepas, Lim memfailkan notis kebangkrapan terhadap Muhyiddin kerana gagal membayar jumlah penghakiman Rm1,402 juta, termasuk 50.000 kos dan alokatur 2.000 yang diperintahkan Mahkamah Tinggi pada 8 November lepas. Muhyiddin memfailkan permohonan untuk menangguhkan pembayaran jumlah penghakiman itu atas alasan jumlah Rm1,4 juta adalah besar dan beliau memerlukan masa mengumpul jumlah itu serta bersedia mendeposit 50% jumlah penghakiman dalam akaun simpanan tetap yang akan dipegang Peguam Lim sebagai pihak berkepentingan sementara menunggu pendengaran dan pelupusan rayuan beliau di Mahkamah Rayuan. Pada 8 November lepas, Mahkamah memerintahkan Muhyiddin membayar Rm1,35 juta sebagai ganti rugi kepada Lim kerana memfitnah ahli parlimen Bagan itu berhubung pembatalan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Saudara-saudara, berita sepenuhnya Anda boleh lihat di dalam artikel Malaysia Kini. Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Terima kasih kepada yang sudah setia dan kepada yang baru di dalam channel ini. Admin ucapkan ribuan terima kasih kerana
bersama di dalam channel ini, dan admin ucapkan teruskan bersama di dalam channel ini untuk lebih banyak info hangat. Nah, antara info hangat, isu hangat yang saya nak kongsi hari ini berkaitan dengan status Taqiyuddin di dalam Perikatan Nasional, status Parti PAS di dalam Perikatan Nasional. Karena ada berita di mana pengakuan daripada Taqiyuddin menafikan berundur dari jawatan dalam Perikatan Nasional. Adakah dengan ini satu lagi bos besar di dalam PN letak jawatan? Nah, saudara-saudara, ketika tanda tanya mengenai peletakan jawatan Ahmad Samsuri sebagai Bendahari Agung PN masih belum terungkap, beredar pula kabar angin mendakwa seorang lagi pemimpin kanan PAS mengambil tindakan sama. Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin Hasan, turut melepaskan jawatannya dalam PN. Sebelum ini, Taqiyuddin merupakan timbalan Setiausaha Agung kepada PN, dan ada suara dari PAS menyarankan agar dia dilantik ke jawatan lebih tinggi Setiausaha Agung kepada gabungan yang melibatkan beberapa parti itu. Bagaimanapun, Taqiyuddin menafikan dakwaan dia berundur. Tidak benar, saya masih lagi timbalan Setiausaha Agung PN. Nah, saudara-saudara, dengan mengundurnya diri MB Terengganu Dr. Sem ataupun Ahmad Samsuri daripada jawatan Bendahari Agung Perikatan Nasional, kenapa tiba-tiba ada berita Taqiyuddin pula berundur diri, dakwaan Taqiyuddin berundur diri? Tapi akhirnya Taqiyuddin menafikan perkara ini. Adakah di sini mula bergolaknya PN? Adakah di sini PN di mana parti komponen di dalam Perikatan Nasional Bersatu dan PAS mungkin sedang dalam bahaya, mungkin sedang dalam pergolakan yang besar? Adakah selepas peletakan jawatan Ahmad Samsuri menunjukkan protes PAS terhadap kepimpinan PN ataupun kepimpinan Bersatu? Kerana Parti Bersatu, presidennya Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin juga memegang jawatan sebagai pengurus Perikatan Nasional. Adakah kepimpinan PAS mahu semua bos-bos besar PAS untuk memegang jawatan tertinggi, antara jawatan tertinggi dalam PN? Mungkinkah Muhyiddin saja diarah untuk undur diri ataupun untuk turun pangkat? Nak turun pangkat, nak naikkan PAS, mungkin Hadi Awang menjadi pengurusi PN, manakala Taqiyuddin menjadi timbalan pengurusi ataupun menjadi pengurusi, dan Ahmad Samsuri pula diserap semula masuk di dalam jawatan top 5. Kalau ini berlaku, di mana pula kedudukan Muhyiddin? Adakah Muhyiddin hanya jadi kerani PN saja, pembantu, ataupun hanya menjadi EJK kecil PN? Kita pun tak tahulah. Adakah ini bermulanya pergolakan di antara Bersatu dan PAS? Kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Silakan komen di bawah.